Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala: Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur, yakni ingkar kewajipan ibadat haji itu, maka Allah Maha Kaya, yakni tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Selain daripada mereka yang mampu dan berkuasa menunaikan fardu haji di tanah suci, ada juga umat Islam yang tinggal di tanah air masing-masing seperti mereka yang di Malaysia ini menunaikan ibadat yang berkaitan dengan rukun Islam yang kelima, yakni haji. Mereka berduyun-duyun berhimpun di masjid-masjid, surau dan sebagainya untuk menunaikan sembahyang sunat Hari Raya Aidil Adha atau Hari Raya Korban. Fadilat korban amatlah besar di sisi agama Islam. Amalan berkorban ternakan seperti lembu dan kambing memanglah satu amalan yang baik, kerana menyembelih korban dengan hati yang tulus ikhlas adalah sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmatnya di bumi bertuah ini. Di Ibu Pejabat Lembaga Urusan dan Tabung Haji Kuala Lumpur, dalam mesyuarat Lembaga Pengarah, taklimat mengenai kegiatan tabung haji diberi oleh pengarah besarnya, Tuan Haji Hanafiah Haji Ahmad. Antara lain, beliau menjelaskan. Datuk Pengerusi serta ahli-ahli lembaga yang dihormati. Musim haji tahun ini telah pun bermula. Pendaftaran bakal-bakal haji telah selesai. Peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi mengenai urusan dan pengendalian haji tahun ini telah pun diperolehi. Tugas tabung haji sekarang adalah untuk memberi penerangan kepada semua bakal-bakal haji mengenai peraturan-peraturan yang telah pun diluluskan oleh Arab Saudi itu, serta maklumat-maklumat penting yang lain yang perlu diketahui oleh bakal-bakal haji. Ini akan dilakukan melalui kursus-kursus haji yang akan dianjurkan oleh Lembaga Urusan Tabung Haji di seluruh negara, iaitu bagi tiap-tiap negeri dan daerah di Malaysia. Kursus haji ini akan diadakan sebelum bulan Ramadan, iaitu sebelum bakal-bakal haji berlepas ke Arab Saudi. Kursus-kursus haji yang diadakan di merata pelosok tanah air mendapat sambutan dari bakal-bakal jemaah haji. Sebelum pakai ihram, mandilah kita. Apa nak bilang mandi dia? Nawaitul ghusla sunnatul ihram lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Mandi sunat ihram, sudah mandi, lap badan bersih. Kaum ibu dah tahu tadi macam bibi itu pakai, ya? Baik. Kaum bapa, 2 helai saja kain yang tak berjahit. Kain tak berjahit, tidak kisah kain apa pun. Kain pelikat, kain batik panjang, kain basah tu, kain putih tu, kain tuala, ini lebih baik sikit, tahan. Kalau sejuk, kalau panas, tahan, ada peluh, ya? Kita pakai 2 helai. 1 kain, 1 baju. Di sini tonton perhati, ya.
pakai macam ni tadi, ini lebih hebat. Ini yang bagus, selamat segala-galanya. Ini macam-macam angin terbang ni. Jaga baik. Tak nampak, tak apalah. Duduk. 1, 2, 3. Ini dia kain ya. Sudah, cukup. Apa ni? Sudah mandi ya. Sudah mandi sunat ihram, pakai ihram. Apa pakai ni jadi haji ke? Belum. Bajunya pula. Ini juga kain ihram juga. Tuan, kalau saya pakai kain tuala, kain atas batik panjang boleh tak? Boleh, tak apa. Kalau tersesak ya. Angkat, tutup, buka. Kau bau kiri tutup, bau kanan buka. Bawah ketiak masukkan kain ni. Lambungkan ke belakang begini. Selit sini. Sudah boleh. Ini namanya ihram. Mandi sunat ihram, pakai ihram, baik kaum ibu, mandi sunat ihram, pakai ihram, semayang sunat ihram 2 rakaat. Habis cerita. Apa bikin? Naik kapal terbang. Sudah niat? Sabar. Ini niat. Kalau kita kapal terbang, ada nama dia punya miqat. Tiap-tiap kita mengerjakan haji ada miqat, umrah pun ada miqat, yakni miqatnya Harnul Manazil bagi kapal terbang, Yulamlam kapal laut, Juhfah, Dhul Hulaifah, ini semua miqat. Satu orang dia niat tamattu' nawaitul umrah atau ahramtu biha Allah Ta'ala, sahaja aku mengerjakan umrah dan ihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Di mana mau niat? Di Bir Ali, di miqat. Lagi 7 batu pada Masjid Nabi, nak ke Mekah. Sampai satu tempat nama Bir Ali, sudah niat. Datang satu orang bilang nawaitul hajja wa ahramtu bihi da'utu bihi lillahi ta'ala. Aku mengerjakan haji dan ihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. 2 macam. Khiran tadi aku mengerjakan haji dan umrah, ihram aku di antara keduanya kerana Allah Ta'ala. Ini jarang-jarang saya dengar orang bikin. Yang bikin tak ifrad sama tamattu'. Jadi sudah ada 2 macam lah kita bikin ya. Tamattu' sama ifrad. Pantang terus, sama dia punya pantang. Pantang serupa, tak ada beda. Apa pantang? Jangan gugur rambut dengan sengaja. Saja-saja tarik rambut. Ihram saja tarik. Garam misai. Garu. Ada ubah-ubah ambil gurus Arab tu, kepit-kepit, cabut lah cekipin. Tak mau bagi nampak misai putih, cabut ya. Ini kena dam. 1 helai 1 cupak gandum. 2 helai 2 cupak gandum. 3 helai 1 ekor kambing. Bau-bauan wangi-wangi tak boleh. Sama ada mandi dengan sabun wangi pun tak boleh. Cakap kita. Saya dulu laki saya meninggal. Oh, dia tinggal kereta banyak, tak terpakai. Saya gelang, saya berdekat ni, malas saya simpan di rumah. Ni apa yang datang sombong riak? Ini takabur. Ini masuk sifat takabur, sombong. Oh, saya begini dulu, saya begini, saya pangkat, saya begitu, saya begini. Tak boleh, ini semua tak boleh cakap yang membesarkan diri, takabur, sombong. Tak boleh lagi masa dalam ihram. Kita mesti diam, insaf, ingat pada Tuhan saja. Kalau begitu dalam ihram, kalau batal uduk, tak jadi salah. Tak apa. Bila waktu semayang, jangan tak ada wudu. Ini tak boleh, mesti ada wudu. Habis ihram, ambil semayang. Tuan, saya panas nak mandi. Saya ihram. Buka ihram. Mandi. Apa salah? Gugur rambut jaga. Jangan pakai sabun yang wangi. Boleh mandi. Ambil kain basah tak ada. Ambil kain sarung. Tak boleh. Ambil kain sarung pakai kain basah. Tak boleh. Mesti kain yang tak berjahit. Boleh kain apa, tapi yang tak berjahit cantum. Faham? Kemudian, mau mandi, buang air, makan, minum, tidur. Boleh. Tak ada pasal. Jangan tidur lalat banyak, tutup muka kaum ibu. Laki-laki juga tak boleh tutup muka. Biar buka, lalat halau saja. Tuan-tuan, ini Kaabah bukan betul ya. Jangan dalam kursus haji, bakal-bakal haji mendapat panduan mengenai ibadat haji secara teori dan amali. Ini termasuklah penerangan mengenai haji ifrad, haji tamattu', haji qiran, miqat makani, miqat zamani, rukun-rukun dan wajib haji dan umrah, serta perkara-perkara yang dilarang dalam mengerjakan haji dan umrah. Ramai jemaah haji dari Malaysia yang menunaikan fardu haji dengan cara haji tamattu', yakni lebih daripada 70% dari jumlah bakal-bakal haji. Antara rukun-rukun haji ialah tawaf keliling Kaabah. Tawaf merupakan salah satu rukun atau perkara asasi yang mana mesti dilakukan oleh setiap orang yang mengerjakan ibadat haji. Jika ianya tidak dikerjakan, maka ibadat hajinya tidak sah sama sekali, sama ada dengan sengaja atau lupa. Boleh tak boleh lah. Kalau dibolehkan boleh. Pemasuklah dalam tu. Habis tuan. Nombor 1. Hari apa? Raya haji kedua.
Berhenti balik ke rumah. Jemaah haji terus menerima tunjuk ajar dan bimbingan untuk melengkapkan diri mengenai perkara rukun dan wajib haji atau umrah sepanjang tempoh berkursus. Pekerjaan melontar sebanyak 7 biji anak batu di tiap-tiap jumrah adalah di antara perkara-perkara wajib di dalam ibadat haji, yang mana sekiranya tidak dikerjakan salah satu daripadanya, maka hajinya dikira sah tetapi dikenakan dam. Pergi nombor 3 pula. Di sini jalan. Itu jam jangan ada stop, terus. Jalan ya sampai yang ketiga. Bismillah Allahu Akbar. 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 1 2 tangan. Bismillah Allahu Akbar. 2. Bismillah Allahu Akbar. Sa'i, iaitu berjalan berulang-alik di antara bukit Safa dan Marwah, adalah salah satu daripada rukun haji atau umrah. Bakal-bakal haji dikehendaki mengambil perhatian tentang syarat-syarat dan sunat dalam mengerjakan sa'i. Misalnya adalah sunat bagi kaum lelaki berlari-lari rancak apabila sampai di satu tempat yang bertanda lampu dan tiang hijau, sambil terus membaca doa-doa yang tertentu. Disunatkan, tak lari pun tak apa. Kaum bapa sunat sampai lampu hijau yang satu lagi. Sampai lampu hijau baru berhenti, jalan balik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Ambil gunting rambut. Tahallul dengan bercukur atau menggugurkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut kepala adalah tergolong kepada perkara rukun haji atau umrah. Jadi inilah kali yang pertama kita anggota rombongan Tiap-tiap musim haji, pihak tabung haji menyediakan berbagai kemudahan dan perkhidmatan untuk bakal-bakal haji. Timbalan Pengarah Besar Tuan Haji Ahmad bin Haji Yub Abdul Hamid selaku Ketua Rombongan Haji menegaskan dalam taklimatnya kepada rombongan perubatan dan kebajikan betapa beratnya tugas dan tanggungjawab mereka. Keadaan di lapangan terbang Subang begitu sibuk dengan urusan pemergian bakal-bakal haji, yakni dari perkara penyerahan pasport haji, timbang-menimbang, pemeriksaan keselamatan, hinggalah kepada pembahagian wang belanja dengan mata wang Saudi. Untuk memudahkan kerja penyerahan pasport kepada bakal-bakal haji, mereka dikehendaki menyematkan lencana yang disediakan oleh pihak tabung haji di baju masing-masing. Demi untuk memastikan keselamatan penerbangan, tiap-tiap jemaah haji hanya dibenarkan membawa barang-barang yang beratnya tidak lebih dari 20 kilogram. Pihak tabung haji membahagi-bahagikan beg galas, tika getah dan bekas untuk air zam-zam, sebuah bagi tiap-tiap bakal haji. Kerana mematuhi peraturan dan amalan antarabangsa, tiap-tiap penumpang kapal terbang dikehendaki menjalani pemeriksaan keselamatan. Masuk di sini. Bakal-bakal haji menerima wang belanja semasa di Tanah Suci dari pegawai-pegawai tabung haji. Wang tersebut ialah baki setelah ditolak tambang kapal terbang pergi balik, cukai lapangan terbang, perkhidmatan Syekh Haji, bayaran asrama di Madinatul Hujjaj, Jeddah dan upah angkat barang semasa sampai di Arab Saudi. Untuk memohon restu dari Allah agar selamat perjalanan pergi dan balik, doa selamat dilafazkan diikuti dengan azan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah teman di dalam perjalanan jemaah-jemaah haji Malaysia. Antarkanlah mereka mengunjungi rumah-Mu, Baitullahil Haram, bagi mengerjakan ibadah-ibadah dan menziarahi kubur Nabi-Mu serta Rasul-Mu junjungan kami Muhammad Sayyidina Muhammadin alaihi wasallam serta sahabat-sahabatnya di kota Madinah.
Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ibadah haji serta amalan-amalan mereka sebagai hajjan mabrurah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi bakal-bakal haji yang menunaikan fardu haji secara ifrad, tamattu' atau qiran, yang meneruskan perjalanan ke Mekah, sebaik-baiknya mereka memakai ihram dari rumah dan memasang niat di miqat yang tertentu. Pihak pegawai dan kaki tangan kapal terbang akan memberitahu apabila hampir sampai di miqat untuk jemaah haji memasang niat. Jemaah haji yang berihram perlulah mengawasi pantang larang ketika dalam ihram. Jika tidak, mereka dikenakan dam yang dituntut. Pantang larang ini mestilah dipatuhi, lebih-lebih lagi setelah memasang niat. Ambil tu balik naik. Pelan-pelan naik. Lapangan terbang antarabangsa Jeddah. Menjelang musim haji, ianya turut juga sibuk. Ini terbukti nyata dengan bertambahnya pesawat-pesawat terbang yang turun naik di situ. Mengikut perhitungan, tiap-tiap minit ada saja kapal terbang yang turun, baik siang maupun malam.
Jemaah haji dari merata pelosok dunia bertumpu ke Jeddah, pintu masuk yang utama dari segi perjalanan udara. Bagi kebanyakan bakal-bakal haji, inilah pertama kalinya mereka menjejakkan kaki ke bumi Arab. Sungguh beza keadaan iklim dan suasananya dari apa yang terdapat di tanah air masing-masing. Jemaah haji seelok saja tiba diminta berkumpul di balai tiba. Di situ, mereka hendaklah menyediakan segala keperluan pemeriksaan, baik pemeriksaan imigresen ke atas pasport dan visa bakal-bakal haji, maupun perkara pemeriksaan kastam Arab Saudi. Oleh yang demikian, pasport haji dan sijil kesihatan janganlah dicuaikan. Selama 40 orang saja. Pastinya termasuk 15 orang akan akibat yang lagi satu. Dan masing-masing lagi. Bakal-bakal haji dibawa pula melalui pintu soal. Tiap-tiap dari mereka ditanya oleh pegawai-pegawai Arab siapakah syekh dan dalil yang mereka pilih semasa di Mekah dan Madinah. Barang-barang bekalan jemaah haji hendaklah dimuat di dalam beg-beg atau bekas yang kukuh, kemas dan terjamin keselamatannya. Tidaklah perlu bakal-bakal haji membawanya sendiri. Beg-beg barang yang berat dipunggah dan diangkut oleh para pekerja dan kenderaan yang telah disediakan. Jemaah haji dikendaki mengambilnya semula dan membukanya untuk pemeriksaan kastam. Mereka haruslah berhati-hati agar tidak melanggar undang-undang kerana jika didapati bersalah, mereka boleh dihukum. Hindarkanlah dari perbuatan berniaga dengan sambil-sambilan di samping hendak menunaikan fardu haji. Eloklah ditumpukan minat kepada hajat yang satu, iaitu mendapat haji yang mabrur. Bakal-bakal haji yang tidak mematuhi peraturan kastam tidak dibenarkan keluar dari kawasan pemeriksaan, melainkan tanda tangan pegawai kastam ada tercatat di beg barang masing-masing. Apabila selesai segala pemeriksaan, barulah bakal-bakal haji boleh meneruskan urusannya, iaitu menuju ke tempat penginapan sementara di Madinatul Hujjaj, tidak berapa jauh dari bangunan pemeriksaan imigresen dan kastam. Kota Jeddah bertukar wajah dengan bangunan-bangunan tinggi mencapai awan sebagai bukti denyut nadi pembangunan yang pesat. Jeddah merupakan pusat perdagangan utama bagi Arab Saudi, satu persimpangan antara bangsa yang sibuk. Di dalam kawasan Madinatul Hujjaj ada disediakan berbagai kemudahan, antaranya pasaraya seumpama ini, di mana para bakal haji boleh membeli apa jua keperluan mereka. Bakal-bakal haji menginap sementara di Madinatul Hujjaj, iaitu sehinggalah tiba waktunya untuk berangkat, sama ada untuk ke Madinah atau ke Mekah. Bagi mereka yang pergi ke Mekah dulu, perlulah mereka berpakaian ihram. Tetapi, bagi mereka yang pergi ke Madinah dulu, memadailah dengan pakaian biasa. Yang telah naik ke atas bas, yang masih belum lagi barang-barangnya dinaikkan ke atas bas, boleh tunjuk. Sudah menjadi peraturan Lembaga Urusan dan Tabung Haji, jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci dari bulan Syawal hinggalah 25 Zulqaedah dibawa ke Madinah dulu, dan yang berangkat selepas tempoh tersebut dibawa dari Jeddah ke Mekah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik
لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Dalam perjalanan ke Mekah, apabila sampai di satu tempat, terdapat batu putih berdiri tegak di kiri kanan jalan raya. Itulah batu sempadan yang memisahkan kawasan tanah halal dengan kawasan tanah haram. Seelok saja ternampak bangunan-bangunan di kota Mekah, silalah baca doa seperti yang terkandung di dalam buku panduan haji. Kota suci Mekah amatlah bersejarah. Di tengah-tengah Masjidil Haram ialah Kaabah, kiblat seluruh umat Islam. Dikenal dengan nama Ummul Qura, ianya tempat kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah juga tempatnya mula-mula baginda menyeru manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seelok saja tiba di Masjidil Haram, jemaah haji pun dibawa untuk mengerjakan tawaf umrah. Doa yang dibaca ketika masuk Babus Salam antara lain bermaksud, Ya Allah, ya Tuhanku yang bersifat sejahtera, daripada Engkaulah saja kesejahteraan, maka hidupkanlah kami dengan kesejahteraan dan masukkan kami ke dalam syurga, tempat selamat sejahtera. Tawaf keliling Kaabah sebanyak 7 kali merupakan rukun kedua dari rukun umrah. Didahului dengan niat tawaf, ianya dimulakan dari penjuru Hajarul Aswad dengan mengangkat tangan kanan melambai-lambai sebagai isyarat sambil menyeru, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian berjalanlah sambil bau kita mengirikan Kaabah, bacalah doa tawaf yang tertentu dan berakhir di sudut Hajarul Aswad juga. Di waktu kawasan sekitar Kaabah tidak begitu sibuk, bolehlah mengucup Hajarul Aswad. Mengucupnya semata-mata perbuatan sunat saja. Makam Ibrahim bukanlah kubur tempat bersemadinya Nabi Ibrahim. Ia hanya batu putih bekas tapak kaki Nabi Ibrahim berdiri semasa membina Kaabah bersama-sama anak endanya Nabi Ismail alaihissalam. Kawasan makam Ibrahim ialah antara tempat-tempat yang dituntut sembahyang sunat tawaf dan tempat yang mustajab berdoa. Air telaga Zamzam tidak lagi ditimba, bahkan disalurkan melalui paip. Tempat-tempat berwuduk adalah berasingan bagi kaum lelaki dan perempuan. Sa'i antara Safa dan Marwah adalah sempena dari peristiwa sejarah di mana Siti Hajar berulang-alik antara Safa dan Marwah untuk mencari air kerana hendak menghilangkan kedahagaan anak andanya Nabi Ismail. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Maksudnya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada syiar Islam. Maka barang siapa yang menunaikan ibadat haji ke Baitullah atau berumrah, maka tiada salah baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala kebaikan lagi Maha mengetahui.
Seperti rukun-rukun umrah dan haji yang lain, sa'i juga tidak boleh diwakilkan kepada sesiapa melakukannya. Maka jemaah haji yang uzur mestilah menunaikannya dengan cara menaiki kereta sorong. Bercukur atau tahallul adalah rukun keempat dari rukun umrah. Selepas tahallul, bolehlah menanggalkan ihram dan bebas dari perkara-perkara yang dilarang ketika berihram. Untuk jemaah haji yang ingin membanyakkan ibadat umrah, bolehlah keluar dari kawasan tanah haram seperti di Ja'ranah, Tanaim, Hudaybiyah sebagai tempat-tempat ihram dari miqat. Menurut riwayatnya, junjungan kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengasingkan diri di Gua Hira, Jabal Nur dengan tujuan mendampingi Allah Ta'ala. Jabal Nur merupakan satu kesan sejarah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril buat pertama kalinya, iaitu 5 ayat dari surah Al-Alaq yang mengandungi perintah untuk membaca pada 17 hari bulan Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, lihatlah langit dan bumi di sekelilingmu serta isi kandungan di antara keduanya. Pelajarilah ia demi untuk kepentingan hidupmu di dunia dan di akhirat. Setengah dari jemaah haji yang melakukan ibadat haji secara ifrad dikehendaki mengerjakan tawaf selamat datang atau tawaf qudum dan diperbolehkan tidak melakukan sa'i selepas tawaf qudum, tetapi wajiblah sa'i selepas tawaf ifadah kelak. Sebaliknya, jemaah haji yang melakukan sa'i selepas tawaf qudum tidak boleh mencukur rambut kerana mereka belum berwukuf di Arafah dan melontar di Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah. Masjidil Haram di waktu malam, satu pemandangan yang indah, mengkagumkan, tetap penuh sesak dengan umat Islam dari seluruh pelosok dunia. Hospital Malaysia di Aziziyah di luar bandar Mekah. Di sinilah jemaah haji yang kurang sihat mendapatkan rawatan perubatan. Kereta ambulan, alat-alat pemeriksaan yang moden, ubat serta katil-katil disediakan bagi pesakit-pesakit. Semuanya untuk kemudahan dan kebajikan jemaah haji kita. Setiap musim haji, rombongan perubatan Malaysia didatangkan khas ke Tanah Suci untuk menjaga dan mengendalikan segala urusan yang bersabit dengan keperluan kesihatan dan perubatan. Musim haji selama lebih kurang 3 bulan, bermula dari bulan Syawal hinggalah bulan Zulhijjah. Beratus ribu umat Islam bertumpu ke Tanah Suci dalam tempoh tersebut kerana menunaikan fardu haji. Banyaklah pengorbanan untuk mencapainya. Kawasan Padang Arafah agak lengang sebelum hari wukuf. Keadaannya kian berubah apabila menjelang tiba hari perjumpaan yang terbesar di sisi agama Islam yang diberi nama Wukuf di Arafah. Tarikh yang penting itu ialah sehari sebelumnya, iaitu 8 Zulhijjah. Jemaah haji yang mengerjakan haji tamattu' dikehendaki mengenakan pakaian ihram sekali lagi, baik lelaki maupun perempuan. Ihram ialah rukun pertama dari rukun haji. Pakaian seragam serba putih melambangkan perpaduan dan kesucian di kalangan umat Islam. Ini menepati firman Allah. Ya ayyuhan nas,
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan puak, supaya kamu berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Pentingnya tarikh 8 Zulhijjah memanglah sudah termaklum. Tarikh yang ditunggu-tunggu menjelang tiba. Hari yang menentukan sempat atau tidaknya bakal-bakal haji menunaikan fardu haji dengan secara sah, kerana hari wukuf jatuh pada keesokan harinya, iaitu 9 Zulhijjah. Bukti mustahaknya 8 Zulhijjah ini dapat dilihat dari kesibukan manusia, baik di jalan-jalan maupun di tempat-tempat syekh haji. Bakal-bakal haji pun bersiap sedia dan berkemas untuk berangkat ke Arafah kerana menunaikan rukun haji yang kedua, yakni wukuf. Berbagai barang bekalan yang perlu saja untuk 4 atau 5 hari yang mesti disiapkan, iaitu cukup untuk kegunaan semasa berwukuf dan bermalam di hari-hari tasyrik di Mina. Sebelum meninggalkan Mekah menuju ke Arafah, setelah siap mandi sunat ihram dan berihram, bakal-bakal haji disunatkan sembahyang sunat ihram 2 rakaat. Kemudian, barulah mereka menaiki kenderaan yang telah disediakan dan memasang niat haji seperti lafaz berikut. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengerjakan haji dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Perjalanan dari Mekah ke Arafah ialah sejauh lebih kurang 12 batu atau 17 kilometer. Bakal-bakal haji dikehendaki bertolak awal kerana walaupun Arafah tidak berapa jauh dari Mekah, untuk mengelakkan dari tergendala oleh sebab kesesakan lalu lintas, eloklah mereka berangkat lebih awal. Sistem lalu lintas antara Mekah dengan Arafah adalah jauh lebih baik dan lebih memuaskan dari masa lampau. Ini ialah kerana pembinaan jalan raya dan jalan-jalan sahala yang luas serta kemudahan asas yang moden oleh pihak pemerintahan Arab Saudi dengan belanja berjuta-juta rial. Di sekitar jalan-jalan dan kawasan di Arafah sedia terdiri khemah-khemah untuk bakal-bakal haji. Pemandangan di Padang Arafah, suatu pemandangan yang sungguh menakjubkan. Hikmat Allah Ta'ala mewajibkan berwukuf ini amatlah jelas. Memanglah tepat sebagaimana sabda junjungan kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang bermaksud, tidak ada hari yang lebih ramai Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan hambanya daripada api neraka, melainkan di hari Arafah, yakni hari wukuf. Di khemah masing-masing yang disediakan oleh syekh-syekh haji, bakal-bakal haji berkumpul. Satu himpunan raksasa yang mempunyai pengertian besar di dalam kehidupan insan. Penghidupan yang mendapat restu dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta dan Maha Berkuasa. Jemaah haji digalakkan semasa wukuf ini supaya beramal dengan berbagai cara. Antaranya mendengar syarahan-syarahan agama, membaca Al-Quran seberapa banyak yang boleh, beristighfar, berzikir dan berdoa. Inilah ketikanya untuk memohon keampunan atas dosa dan kezaliman yang telah dilakukan, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari segala kejahatan, agar diterima segala amalan yang telah dikerjakan. Sebelum baginda wafat, junjungan kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya yang terakhir di Jabal Rahmah. Di sinilah juga tempat pertemuan semula Nabi Adam dan Hawa setelah dikeluarkan dari syurga ke dunia. Menepatilah istilah Arafah yang berarti bertemu atau berkenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tempoh berwukuf
bermula dari gelincir matahari pada 9 Zulhijjah hinggalah terbit fajar pada 10 Zulhijjah, iaitu keesokan harinya. Syarat wukuf ialah para jemaah haji mestilah berihram dan perlu berada walau sesaat pun di bumi Arafah dari waktu yang tersebut sampailah berakhirnya tempoh berwukuf. Seruan azan ini adalah satu seruan yang sungguh bererti, pengertian agar manusia mengesakan Allah dengan menurut segala perintahnya dan menghindarkan segala larangannya, supaya memperoleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Dengan berpakaian ihram, seluruh jemaah haji terus beribadah, bertalbiyah, berwirid, berzikir dan berdoa. Di sisi Allah Ta'ala, manusia adalah sama saja. Tiada tinggi, tiada rendah. Pangkat dan kedudukan hanya hiasan dunia semata-mata. Oleh itu, kesedaran dan keinsafan membawa kepada keteguhan iman. Amal ibadat serta kebajikan dilakukan adalah semata-mata kerana Allah. Pekerjaan-pekerjaan ini dituntut oleh Allah, di samping mengamalkan perkara rukun dan wajib dalam Islam seperti sembahyang 5 waktu setiap hari. Rombongan kebajikan yang terdiri dari Kekitangan Tabung Haji sentiasa bertugas untuk memastikan jemaah haji dari Malaysia memperolehi layanan dan kemudahan yang secukupnya. Pasukan Perubatan Malaysia juga ikut bersama ke mana jua para jemaah haji mengerjakan ibadah haji. Para doktor, jururawat serta pembantu lainnya tetap menjalankan tugas mereka untuk kepentingan jemaah haji. Oleh sebab keadaan di Padang Arafah ini serba serupa, iaitu bentuk khemahnya kesana kemari warna serba putih, maka tidak heran jemaah haji tersesat dan mendapati sukar untuk balik ke khemah masing-masing. Yang sesat diberi pertolongan oleh Kekitangan Rombongan Kebajikan Haji. Setelah berehat sebentar, jemaah haji yang sesat dihantar balik ke tempat syekh masing-masing. Menjelang waktu maghrib, para jemaah haji pun mula berangkat ke Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah berarti berada di situ sehingga lepas tengah malam. Semasa di Muzdalifah, para jemaah haji dikendaki mengumpul anak-anak batu untuk digunakan dalam pekerjaan melontar di Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah dan 3 Jumrah pada hari-hari Tashrik. Dari Muzdalifah ke Mina, jemaah haji setibanya di Jamratul Aqabah segeralah sempurnakan pekerjaan melontar 7 biji anak batu, iaitu sebiji tiap-tiap kali lontar. Bacaan ketika melontar ialah Bismillahi Allahu Akbar, rajman lisyaitani wa hizbih. Maksudnya, dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Besar, melontarkan syaitan dan pengikut-pengikutnya. Selepas melontar, baca doa yang bererti, dengan nama Allah yang Maha Besar, Tuhan yang tidak mungkirkan janji, Tuhan yang telah menolong hamba-Nya, serta memuliakan sekalian tentera-tenteranya dan menghapuskan segala seterunya, tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Hamba-Mu tidak menyembah selain daripada-Mu dengan hati yang ikhlas kerana agama, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Dan bolehlah bercukur atau menggugurkan rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Pekerjaan ini dinamakan tahallul awal. Selepas itu, bebaslah daripada segala pantang larang, kecuali melakukan persetubuhan, bercumbu-cumbuan dan akad nikah. Jika upaya, bolehlah terus ke Mekah selepas melontar yang pertama ini untuk tawaf ifadah atau tawaf rukun. Jemaah haji dikendaki tinggal selama 3 hari di Mina, dari hari ke-10 hingga ke-12 Zulhijjah. Tetapi dari segi hukum, lebih baiklah jika dapat dilanjutkan sehari lagi hingga ke hari 13. Mina, sebuah bandar unik,
bandar yang mendapat julukan sebagai bandar 3 hari dalam setahun. Bandar yang akan menjadi lengang dan sepi setelah tamat musim haji sehinggalah musim haji tahun berikutnya. 11, 12 dan 13 Zulhijjah disebut sebagai hari-hari tasyrik. Jemaah haji dikehendaki melontar Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah setiap hari dengan 7 kali lontaran tiap-tiap satu jumrah. Sayugia diingat bahawa pekerjaan melontar di Jamratul Aqabah dan jumrah-jumrah lain pada hari tasyrik di Mina, bermalam di Muzdalifah dan bermalam di Mina adalah perkara-perkara wajib haji. Allahu Akbar. 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 Bismillah ya Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Pekerjaan melontar ini ialah mengambil contoh dari perbuatan Nabi Ibrahim melontar syaitan yang menghasutnya ketika hendak mengorbankan anak endanya Nabi Ismail demi menurut perintah Allah Ta'ala. Ini merupakan satu iktibar atau pengajaran kepada kita agar mematuhi perintah Allah dan menghindarkan diri dari hasutan-hasutan syaitan sepanjang masa. Bismillah ya Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Masa-masa yang ditetapkan seperti selepas gelincir matahari dan sebelum naik matahari itu adalah sebagai peraturan tata tertib atau disiplin bagi kita umat manusia supaya sentiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menepati waktu serta tidak berlengah-lengah dalam setiap pekerjaan yang dirancang dan dijadualkan. Menyentuh tentang soal perbezaan antara rukun dan wajib haji atau umrah, perlulah kita mengambil perhatian, iaitu jika meninggalkan salah satu daripada rukun, maka tidak sah ibadat haji atau umrah. Tetapi, jika meninggalkan salah satu dari yang wajib, ibadat kita adalah sah, namun terpaksalah menyempurnakan dam. Bagi jemaah haji yang nafar thani, yakni yang menunggu sehingga selesai hari tasyrik, mereka balik ke Mekah untuk mengerjakan tawaf haji. Hikmatnya ialah keseluruhan ibadat haji ini mengingatkan kita kepada hari kesudahan, menjalin persaudaraan sesama Islam, mengekang kemewahan, serta menghindar dari bersifat sombong dan keras hati. Jemaah haji sebelum meninggalkan Mekah, sama ada untuk ke Madinah atau balik ke tanah air, hendaklah mengerjakan tawaf wida atau tawaf selamat tinggal. Selepas tawaf ifadah, bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad dan belum bersa'i, demikian juga mereka yang mengerjakan haji tamattu' dan qiran, segeralah ke Bukit Safa untuk bersa'i haji. Tetapi, bagi mereka yang belum bertahallul awal atau bercukur di hari ke-10 Zulhijjah, selepas melontar Jamratul Aqabah, hendaklah mereka bercukur selepas sa'i ini. Dengan ini, sempurnalah ibadat haji mereka. Di pejabat tabung haji di Mekah, terdapat kemudahan mengeluarkan baki wang jemaah haji serta penyempurnaan dam bagi jemaah haji yang hendak menyempurnakannya. Tabung haji mengadakan khidmat-khidmat ini untuk kepentingan jemaah haji. Bukan itu saja, malahan masalah lain seperti menukar penerbangan balik ke tanah air juga boleh dirundingkan. Penyempurnaan dam ada hubungan erat dengan ibadat haji dan umrah. Perlulah kita menitik beratkannya agar tidak rosak ibadat kita, khususnya apabila kita telah melanggar perkara larangan dalam masa berihram. Pentingnya bakal-bakal haji menziarahi makam dan masjid Nabi di kota Madinah hanya merupakan satu perkara sunat yang dituntut semata-mata. Oleh sebab ianya mempunyai nilai sejarah sebagai tempat junjungan Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam berpindah atau berhijrah, dan bersempena dengan peristiwa itulah
takwim Islam atau tahun hijrah dimulakan dan dibuat kiraannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, La tashuddur rihala illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Maksudnya, janganlah engkau bersusah payah mengembara, melainkan pada 3 buah masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Masjid Nabi merupakan tempat tumpuan bakal-bakal haji ketika melawat ke Madinah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram. Maksudnya, sembahyang di masjidku ini lebih afdal daripada 1000 kali sembahyang yang dilakukan di masjid-masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Di dalam hadis yang lain, sabda baginda, Man zarani ba'da mamati faka'annahu zarani fi hayati. Maksudnya, barang siapa yang menziarahiku selepas wafatku, seolah-olah menziarahiku semasa hidupku. Di dalam buku panduan haji, berbagai doa tertentu disediakan untuk dibaca oleh bakal-bakal haji, seperti doa ketika masuk babus salam dan doa ketika menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Apabila jemaah haji tiba berdekatan dengan makam junjungan kita, segeralah memberi salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyul karim war rasulul azim war raufur rahim wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya nabiyallah. Maksudnya, selamat sejahteralah ke atas engkau, wahai junjungan Nabi yang mulia, Rasul yang agung, yang pemurah, penyayang, serta rahmat Allah dan berkatnya. Selamat sejahteralah ke atas engkau, wahai Nabi Allah. Di suatu tempat yang tiangnya berwarna putih, di antara mimbar dengan makam Nabi, jemaah haji disunatkan sembahyang di situ, kerana telah dinyatakan oleh junjungan kita dalam hadisnya, Ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. yang berarti tempat yang di antara rumahku dengan mimbarku ialah satu taman daripada taman-taman syurga. Inilah yang dinamakan Raudah. Perlu diingat bahawa bagi bakal-bakal haji yang hendak menziarahi Masjid Nabi adalah sunat terlebih dulu mandi dan memakai pakaian yang bersih dan bau-bauan yang wangi. Banyak masjid bersejarah terdapat di Madinah seperti Masjid Quba yang julung-julung kali dibina oleh junjungan kita sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan berhijrah ke Madinah. Di Masjid Qiblatain ini telah berlaku satu peristiwa bersejarah di mana turunnya perintah mengubah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram di Mekah ketika Rasulullah dan para sahabatnya sedang bersembahyang fardu. Sebagai sempena kelebihan mukjizat junjungan kita sallallahu alaihi wasallam yang selalu dipayung awan,
dibinalah Masjid Ghamamah ini. Jemaah haji juga digalakkan menziarahi perkuburan para pejuang agung Islam. Di Jabal Uhud inilah gugurnya bapa saudara Nabi, Sayyidina Hamzah, serta beberapa orang lagi pahlawan Islam. Tegaknya Jabal Uhud menjadi saksi kepada peristiwa perang antara pihak musyrikin dengan tentera Islam pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menang di peringkat awalnya, tetapi akibat kecuaian barisan tentera Islam dan tamakkan harta tawanan, mereka mengalami kekalahan. Namun begitu, akhirnya Abu Sufyan dan Khalid ibn Walid bersama penyokong-penyokongnya memeluk agama Islam. Tiada berapa jauh dari Jabal Uhud terdapat pula Masjid 7. Sewajarnya, manakala berziarah di tempat-tempat yang suci ini, hendaklah dibaca doa-doa yang diantaranya berbunyi, Ya Allah, ya Tuhanku, aku amanahkan di tempat yang suci ini daripada hari ini sehingga hari kiamat dengan ikhlas dan jujurku kalimatut tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di Madinah, perkuburan Baqi' menjadi tumpuan jemaah haji berziarah. Perkuburan Madinah sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah sekarang. Di situ dikatakan hampir 10,000 sahabat junjungan kita dimakamkan. Di antara mereka ialah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, putra dan putri serta isteri-isteri Rasulullah, kecuali Sayyidatina Khadijah dan Maimunah radhiyallahu anhuma. Antara kandungan doa yang dilafazkan di perkuburan Baqi' bermaksud demikian: Selamat sejahtera di atas kamu, wahai tempat tinggal orang-orang yang beriman. Sesungguhnya kami akan mengikuti kamu. Kamu adalah orang-orang yang terdahulu dari kami, dan kami adalah pengikut kamu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa kami dan dosa mereka, dan ampunilah ahli-ahli Baqi' sekalian. Sebelum meninggalkan Madinah, disunatkan melakukan ziarah wida kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan balik ke Jeddah atau pergi ke Mekah, jemaah haji yang ada kesempatan eloklah berziarah ke perkuburan Badar, yakni sebuah lagi tempat bersejarah di mana tentera Islam yang lebih kecil bilangannya memperoleh kemenangan cemerlang menentang tentera musuh yang lebih besar bilangannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bima sabartum. Firman Allah Ta'ala, Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا هما إلا أزحته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا مسافرا إلا وسطه. ketika meninggalkan tanah suci adalah menjadi hasrat setiap jemaah haji agar terlaksanalah tugas dan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadat hajinya telah disempurnakan dengan betul mengikut rukun dan wajibnya. Sekembalinya ke tanah air, jemaah haji merasa seolah-olah baru dilahirkan semula di dunia. Kerana berbagai perkara iktibar dan tauladan yang baru mereka harungi di tanah suci, sayugianya menjadi pedoman hidupnya nanti. Setiap orang Islam seharusnya menyematkan di hatinya hasrat untuk menjalankan kewajipan, yaitu kewajipan melengkapkan dirinya menunaikan rukun Islam kelima, yakni haji, dengan berjimat cermat daripada rezeki-rezeki yang Allah kurniakan. Semoga niat dan azam suci itu akan dikabulkan oleh Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, Al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Maksudnya, dosa yang berlaku di antara dua umrah akan diampunkan dan haji yang mabrur, yakni haji yang diterima, tiada balasan baginya melainkan syurga semata-mata.